Kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan perbincangan latihan dari latihan intensif 9.2 yang sepatutnya kamu buat setiap bagi latihan kan. Presentation dari kelas 4 dinamik. Jadi soalan pertama ni Uzai ada tak Uzai? Ada. Uzai boleh mulakan? Okay. Latihan intensif 9.2 soalan 1. Sekeping kad berbentuk segi empat selari diberi panjang dua penjuru kad itu masing-masing ialah 6 dan 9. Jadinya kita kena bahagi 2, 6 dengan 9. Lepas tu sudut tirus antara penjuru kad ialah 62. Itu panjang sisi kad tersebut. Jadi kita kena cari dia punya sudut sebelah dia dulu. Jadi kena tolak 180, tolak 62, dapat 118. Lepas tu kita guna peta kosinus. Jadinya X kuasa 2 sama dengan 302 tambah 4.502 tolak 2 dalam kurungan 3 dalam kurungan 4.5 cos 62. Lepas tu dah kira apa tu, kita kena hilangkan kuasa 2 dah dengan punca kuasa 2. So boleh dapat 4.071 cm untuk X. Lepas tu kena cari Y pula. Y kuasa 2 sama dengan 4.5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 4.5 dalam kurungan 3 cos 118. Sebab pakai sudut tu sebab dia bertentangan dengan Y. So dapat 41.9257. Lepas tu kita kena hilangkan dia punya kuasa 2. Dan kita kena buat punca kuasa 2. Lepas tu dapat 6.4750 cm. Okay. Alright. So soalan ni dia tak bagi gambar aja, kita kena melukis sendirilah, kita kena tahu bahawa bentuk segi empat selari tu macam mana. Dan kena faham maklumat yang diberi di sini. Panjang dua perpenjuru. So dua perpenjuru ni ialah panjang ni, panjang yang bersilang di tengah-tengah. Dan dia kata masing-masing lah 6 dan 9. Jadi panjang 6 cm tu yang ni. That's why sini Uzai dia tulis 3 ni sebab dia jadi bahagi 2. 3, 3. Manakala panjang 9 adalah panjang yang ni. So bila bahagi 2 dapat sini 4.5 dengan 4.5. Okey, maksud sudut tirus antara perpenjuru kad ialah 62. Maksudnya sudut di sini 62. Nampak tak 62 tu? Yang Uzai tanda ni. Kat sini sudut tirus tau. Dalam segi empat selari, sudut yang terhasil di antara dua perpenjuru ialah satu sudut tirus iaitu kat sini dan satu lagi adalah satu sudut cakar iaitu kat sini. So sudut cakar ni kita akan dapat dengan guna yang sini, yang Uzai kira ni 180 tolak 62. 180 sebab satu garisan lurus. Tolak 62 dapat 118. So sudut kat sini 118. Soalan nak tanya panjang sisi-sisi kad. Sisi-sisi kad lah panjang ni dengan panjang yang ni. Okay, so Uzai kata dia andaikan panjang yang ni X. So kita akan fokus segitiga yang pertama dulu iaitu segitiga yang ni. Okay, so bila segitiga yang ni nak tahu X, kita ada 4.5 kat sini, kita ada 3, kita ada sudut 62. So kita boleh guna petua kosinus. Okay, memang mana panjang X tu, sudut dia mesti bertentangan 62 dekat formula belakang ni. Okay, dia kira-kira dapat X. Untuk Y pula kita fokus dekat sudut 118 yang kita cari tadi. Dia akan jadi segitiga yang ni. Dia akan jadi segitiga yang ni. So ni sudut di 118, ni 4.5, ni 3. Maka dapatlah cari Y. Okay, seterusnya. Ada soalan orang lain? Orang lain kalau ada soalan terus interrupt lah. Okay, soalan nombor 2. Izham. Izham ada?
Izham ada tak kawan-kawan? Tolong tengok Ustaz. Tak ada kan? Tak ada, tak apalah. Okey, kita tengok dia kata dia ada kedudukan 3 buah bandar kat sini iaitu JKL, dia bagi bearing. Bearing K dari J ialah 20 darjah. Bearing K dari J, so mesti pusat kita kat J sini. Dan kita kena ambil satu garisan utara dari J ni ke K. Maksudnya dari utara J ni ke K, maksudnya sudut kat sini. Sudut kat sini. Sudut kat situ lah 20 darjah. Kemudian dia kata bearing L dari J. J juga, garisan utara J juga tapi pergi ke L pula. Dia ialah 55. Okay, yang ni tadi 20. Yang ni semua 55. So maksudnya untuk bahagian ni saja kita tolak lah 55 tolak 20 dia ialah 35 darjah. So sini Zahan pun dah lukis. Okay. Soalan tanya jarak di antara bandar K dan bandar L kat sini. Okay, so kat sini kita tengok maklumat yang kita ada sudut yang bertentangan dengan KL iaitu 35. Dan kita ada sisi di antara sudut 35 tu 15 dengan 20. So kita boleh guna cosine rule. Iaitu masukkan 15, 20 ni dalam persamaan. Tolak 2, 15, 20 cos 35. Okay, dan kita kira-kira dapat jawapan. Senang saja soalan ni. Rasa tak ada masalah kan? Kalau ada beritahu ya. Okey, soalan yang ketiga. Amni? Amni ada tak? Amni ada? Amni? Amni cepat petang Amni. Tolong siapa-siapa kontak dia Sat. Dia ada ni tapi kan dia ada kan? Ada. Amni Firoz. Tak apalah nak tunggu lambat dah ni. Okey. Soalan yang ketiga ni dikata kapal bunga raya meninggalkan sebuah pelabuhan dan berlayar ke arah timur sejauh 28 km. Cikgu tak sure lah drawing Amni ni betul ke tak sebab dia kata dari dan berlayar ke arah timur sejauh 28 km. Arah timur dari pelabuhan tu lah, dari pelabuhan tu bergerak ke timur maksudnya dia akan ke kanan lah kan. Ke kanan maksud cikgu straight je lah kan ke timur, timur pelabuhan tu. Tapi Amni dilukis ke atas tu. Okey. Tak apalah as long as ini bukan working dia pun, dia nak tengok working yang kira-kira ni. Jadi kapal bunga orkid pula meninggalkan pelabuhan yang sama dan berlayar sejauh 49 km. Okey, dilukis macam ni. Jika jarak akhir di antara kedua-dua buah kapal itulah 36, maksudnya jarak antara kapal bunga orkid dengan kapal bunga raya ni 36 kat sini.
cari sudut antara laluan kapal bunga raya dengan laluan kapal bunga orkid. Sudut dia lah yang ni kat theta ni. Dia minta sudut antara laluan kapal bunga raya dengan bunga orkid. So ni laluan untuk bunga raya, ni laluan bunga orkid. So tengah-tengah ni lah dia punya sudut. Jadi kita ada nilai kat sini apa? Kita ada maklumat 49, 36, 28. Adakah kita boleh cari theta ni? Yes. Cosine rule, salah satu sifat cosine rule yang kita kata kita boleh guna dia apabila semua sisi ada nilai dan kita nak tahu salah satu sudut di dalam. Tapi susunan dia penting. Kita nak tahu sudut kat sini, so depan formula kita, kepala formula kita mestilah panjang yang bertentangan dengan theta yang kita nak cari iaitu 36. So 36 kuasa 2 sama dengan masukkan semua nilai-nilai dalam dalam formula dia. Okay. So pindahkan. Jangan lupa lepas kamu dapat satu nilai tu tekan shift cos sebab kita nak tahu theta. Formula ni dia dalam cos theta. So bila nak tahu theta kena tekan shift cos. And kalau nak selamat, cikgu rasa no need untuk tulis nilai cos theta tu, tak perlu. Biar je nilai cos theta tu kita simpan dalam kalkulator kita. Daripada nilai yang panjang-panjang tu kita terus tekan shift cos untuk dapatkan nilai sudut ni terus. Sebab apa? Sebab bila kita sebab tak ada markah pun kat sini. Markah berada di, kalau selalunya soalan solution of triangle ni, penyelesaian segitiga, markah berada jika anda memasukkan semua nilai yang betul pada tempat yang betul dalam formula. Itu satu. Okay. Lepas tu, tengok working kamu, and then find answer tu tengok dekat final je kat situ. Okay, so jangan buang masa untuk kita menulis benda yang tak ada markah. Okay. Seterusnya, soalan yang keempat, harap-harap presenter dia adalah kat sini. Kita nak suruh bentang, kita pula kena bentang. Okay, siapa yang keempat ni? Ashraf ada? Ashraf Fahmi? Ada El. Alhamdulillah. Okay, Ashraf Fahmi teruskan. Teruskan. Ya, Ashraf boleh terus present ke perlukan masa sedikit? Cepat cakap je. Soalan ni dia minta hitung panjang batu di sekeliling kolam. First kali kita kena cari sudut QMN. Oh ya, lebih jauh lagi yang. Okay dah Ashraf Fahmi? Are you okay? Saya. Okay. Kita bagi masa dulu sikit kat Ashraf Fahmi. Manakala yang lain nanti get ready untuk kita belajar subtopik yang terakhir, luas segitiga. And then lepas habis tajuk ni, insyaAllah kita akan masuk bab 10 dulu kot. Cikgu nak settlekan senang-senang tu. Sementara tunggu Ashraf Fahmi get ready, ada yang nak tanya soalan tak untuk cosine rule ke, sine rule ke? Cikgu tak pasti ni, kamu buat dah latihan ni.
Ataupun kamu buat je conteng dulu ke. Ada masalah tak orang lain? Tak ada ah. Bagus kamu semua ni. Hai Ashraf lah menor ni. Boleh dah ni? Boleh. Okay. Kat soalan tu dia dah bagi dah. Cos theta tu sama dengan 4.5. 4/5. MP pula 8 meter. So kita masukkan dia apa? Data yang dia dah bagi ni masukkan je kat soalan ni. Lepas tu mula-mula kita cari dulu cos PQM. Lepas tu kita akan dapat negatif 0.142857. Lepas tu kita boleh tekan kalkulator guna cos dapat 98.21. Selepas dapat 98.21 tu kita cari panjang PN pula. Okey, cari panjang PN. Kita ada tak sudut yang bertentangan dengan PN ni? Kat Q tu ada tak sudut dia? Sebab kita kalau nak guna rule ke, nak guna cosine rule ke, kita nak cari panjang PN, kita kena ada sudut yang bertentangan nilai bertentangan dengan PN tu kan baru boleh guna. So boleh tak cari sudut di sini ni yang cikgu tanda ni PQN tu kat situ. Boleh tak cari? Ni satu bulatan kan? Aisyah tengok ni satu bulatan tu dah. Ya, So satu bulatan berapa darjah? 360. Yes, so 360 kita tolak dengan mana? Kita tolak 90 sudut tegak. Yes. Dengan satu lagi? 98.21. Yes. Yang kita Jadi dapat sudut 71.79. Nilai-nilai yang Aisyah masukkan dalam rumus cos ni bertentangan dengan PN. Ya. Lepas tu sambung. So nak cari PN tu pula kita ambil 4 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tolak 2 dalam kurungan 47. Kos dia 171.79. Dapat punca kuasa 120.426. Lepas tu kita akan dapat 10.974 meter panjang PN tu.
Okey, lepas tu soalan minta panjang keliling kolam. Kolam. Maka kita pun tambahlah semua sisi keliling kolam tu kan. Ya. Dapat 23,000 ke? 23 point. 23 9 point lah. 4 meter. Ya. Okey. Saya cuba betulkan. Ni kalau dalam periksa ni, kalau jawapan macam ni tak ada point ni salah lah ni. Jawapan akhir lah, potong 1 markah. Okey Ashraf, thank you. Ya. Alright. Okey, jadi soalan Ashraf ni dia nak cari cerita dia kolam tu kat mana? Kolam tu ialah segitiga MNP. Ni MNP ni, MNP. Dan dia nak cari panjang batu yang dia nak pasang sekeliling kolam. So PM dah ada 8. MN dah ada 5. Tinggalnya tak tahu lagi panjang PN. Okey, kalau kita nak cari panjang PN, sini bukan 8 kan, sini 4 ni. Ashraf silap tulis kat ni. Sini 4 ya. So bila kita nak cari panjang PN, kalau kita nak guna cosine rule terus tak boleh sebab memanglah kita ada sisi 7 dengan 4 kat sini tapi kita tak tahu sudut Q. Sebab itulah kita cari dulu sudut kat sini ni. Sudut MQP ni, sudut Q untuk segitiga ni. Sebab untuk yang ni kita boleh cari, kita nak cari sudut MQP ni kita ada nilai 7 dengan 8. Oh, kita tak ada pula panjang si MQ ni. Tapi maklumat bagi cos theta sama dengan 4/5. So cos theta 4/5 tu maksudnya sudut dia kata theta. Theta tu duduk kat sini, nampak tak ni? Theta tu duduk kat sini. So kalau cos 4/5, cos formula dia kamu tahu dia ialah sebelah adjacent bahagi dengan hypotenuse, sebelah bagi hypotenuse, dan dia kata dia ialah 4/5. Cos theta tu 4/5. Jadi maksudnya sebelah theta tu adjacent dengan theta 4 dan hypotenuse dia 5. Bila ada ni, kita tengok segitiga ni dia segitiga sudut tegak, ditanda dah ni 90 darjah. Maksudnya kita boleh cari MQ. Boleh cari MQ guna apa? Guna teorem Pythagoras lah. 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 square root. Dapatlah MQ kita 3. Bila dapat MQ kita 3, maka kita boleh carilah sudut yang kita nak cari tadi. Sudut PMQ tu. PMQ yang mana sini 8, sini 7, sini 3. Kita boleh cari sudut kat sini. Menggunakan cosine rule lah. That's why lah sini Ashraf masukkan semua nilai dia guna alternative method tu. Yang dalam buku teks ada kan. Okay, so yang seperti yang cikgu kata, yang ni tak perlu tulis ya. Yang ni dalam working tak perlu ada. Yang penting ni ialah masukkan nilai terus jawapan akhir. Guna je kalkulator kita. Okay, lepas tu dah dapat sudut kat sini 98.21. Ingat balik kita nak cari panjang PN dan kita memerlukan sudut Q. So ni satu bulatan penuh. Nampak tak satu bulatan penuh ni? So dah ada 90 kat sini. Dah ada 98.21 kat situ. Maka Q tu 360 tolaklah dengan 90 dan 98.21. Maka dapatlah 171.79. Maka boleh cari PN dengan menggunakan cosine rule. Dan dapatkan jawapan PN. Dan jangan lupa kita nak cari objektif utama soalan ini ialah untuk mencari panjang batu di sekeliling kolam. So tambahlah keliling kolam tu iaitu 8 tambah 5 tambah dengan 10.974. Maka dapatlah jawapan kita 23.974. Okey, ada soalan untuk cosine rule? Yang lain soalan nak tanya tak? Tak ada. Okey, so kita move kepada kita nak masuk luas segitiga. Okey, sebelum ni kamu tahu luas segitiga apa formula dia? Sebelum ni kamu belajar, cuba bagi tahu. Formula luas segitiga yang memang kamu hafal. Apa dia? 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Yang ni kan? 1/2 kali tapak kali tinggi. Yang mana untuk formula ni kita perlukan tinggi yang 90 darjah dengan tapak. Kan? Memerlukan tinggi yang 90 darjah dengan tapak iaitu segitiga sudut tegak. Tapi bagaimana kalau kita segitiga kita tak boleh cari tinggi
yang bersudut tegak dengan tapak ni, kita tak boleh cari tinggi ni. Ada lain lagi mudah. Okay, so dalam tajuk ni kamu akan belajar dua formula mencari luas segitiga. Yang pertama, okay, 1/2 AB sin C. Ingat yang atas ni cukup lah, yang bawah dua ni dia hanya tukar-tukar tempat sahaja. Tapi konsep utama sekali untuk mencari luas ialah kita tengok kita fokus yang pertama ni je lah. Okay, mana AB? AB kat sini. Mana sin C? Sin C lah sudut sin kat sini. So maksudnya nak mencari luas, kita kena letak 1/2 masih 1/2. Ambil 1/2, darabkan dengan A, darabkan dengan B, darabkan dengan sudut yang berada di antara A dengan B ni. Bukan sudut ni, sudut C yang berada di antara A dengan B, ataupun kita panggil sudut kandung. Sudut kandung sebab duduk antara dua garisan A dan B. Okey. Tu kalau kita ada nilai A dan B dan ada sudut C. Habis tu kalau kita ada nilai lain, katakanlah kita ada nilai, kita ada A, C dan sudut B yang kita ada. Maka kita akan guna 1/2 juga, darab A, darab C, darab dengan sin sudut B. Sudut yang berada di antara A dengan C itu. Sama juga dengan kalau kita ada sudut A. So kita akan guna 1/2 kali B kali C kali dengan sin A. Okey. Tapi soalan kadang-kadang tak bagi direct macam tu kan? Okay, nanti kita tengok beberapa contoh yang buku teks bagi. Okey. Alright, contoh 11 ni. Cari luas segitiga JKL. Ni soalan memang tak ada dalam periksa lah. Soalan konsep biasa sahaja. Semua maklumat pun dah ada dah siap-siap, tinggal masukkan nilai sahaja kan. Iaitu 1/2 darab 6 darab 4.4 darab dengan sin sudut 69. Kena ambil sudut yang berada di antara dua garisan yang kita ambil tadi. Okay, dapat jawapan. Betul. Contoh 12. Yang ni ala-ala lah ni. Dia trik kita, dia kata dia bagi luas siap-siap. Luas ialah 50. Diberi DE 8.6, okay, DE 8.6, DF 14.2 dan EDF theta. Okay, dia tanda theta dan dia suruh kita cari nilai theta. Okay, jadi kita guna formula yang sama juga sebab nilai yang diberi ialah luas. So guna formula luas. Kita nak samakan dia dengan 50 kat sini. Okay. So 1/2 kita ambil dua garisan yang berada di antara sudut theta yang kita nak cari itulah. Janganlah kita nak cari sudut kat sini, kita pergi guna DE dengan EF, salah. Kita nak cari sudut kat sini, kita kena guna panjang DE dengan DF. Okay, masukkan dalam formula, tinggallah theta ni kat sini, masukkan juga. Okay, now pindah-pindah. Pindah-pindah tu, pindahkan dulu yang ni, itu kita darab dulu siap-siap. 1/2 darab 8.6 darab 14.2. Bila kita pindahkan ke sana, kita bahagi. Kita bahagi ni. Tengok 50 bahagi 61.06. Kemudian kita nak theta, bukan nak tahu sin theta. Nak tahu theta, sebabkan depan ni sin, so kalkulator kena tekan shift sin. Maka keluarlah jawapan 54.97 darjah. Ada soalan tak? Sebelum kita sama-sama nak buat latih diri 9.7 ni. Kalau Haji Nihat sama-sama kita buat dalam kelas ni, tak perlulah kamu salin dalam buku kerja, buku tulis kamu. Yang kamu kena salin dalam buku tulis kamu tu untuk evidence PBD ialah yang kawan-kawan kamu present. Yang tu wajib ada dalam buku latihan kamu. Okay? Alright, latih diri 9.7. Tak ada soalan lah. Tak ada soalan, kita cari luas bagi setiap segitiga yang berikut. Okay, soalan A. Bagi tahu je, apa cara kerja nak kena buat? Apa nilai ambil nilai mana? Darab yang mana? Bagi tahu dia. Cepat, seorang. Volunteer. Cikgu, saya boleh? Boleh, siapa-siapa je boleh. 1/2 Ya. darab 18.4 Okay. darab 16.2 Yes. sin 49. Yes. Okay, senang. Thank you. Cikgu pun tak pasti siapa sebab duk tengok skrin ni kan, tak nampak nama. Okay, terima kasih. So itulah caranya kita mencari luas. Dan nilai dia bagi pun memang straightforward. Terus ada dua sisi dan ada satu sudut di antara dua sisi tu. Okay, bagaimana dengan B?
B macam mana pula? Cepat, siapa seorang B? Cepatlah kita buat sama-sama. Ada 50 orang dalam ni. Takkan seorang pun tak boleh tolong cikgu ni. Jangan bagi cikgu cakap seorang-seorang. Dia. Cepat siapa? Satu per dua, darab 10, Okey. darab 7, Okey. sin 125. Okey, sin 125. Ni orang yang sama macam tadi kan? Suara macam sama. Okey. Thank you. So, yang ni pun sama, straightforward. Okey. C ni dia trik sikit. Yang C ni mungkin dia, boleh jadi soalan-soalan exam lah juga ni sebab perlukan banyak, dia tak bagi straightforward. Dia nak tahu luas tapi dia tak bagi tahu nilai A, B dengan C kita tu. A, B, sin C tu. A, B, C tu ada satu nilai yang tak cukup kat sini. So kita kena cari nilai lain dulu. So soalan cikgu, nilai apa yang kita kena perlu cari ni? Kita ada sini 10, 60, 35. Kamu rasa kita kena cari sudut kat mana tu? Z. Okay, yes, sudut Z. Macam mana nak cari sudut Z kat sini? 180 tolak 60 tolak 35. Yes. So Z ni kamu akan dapat 85. Okay. Sekarang kita sudut dah komplit. Maksudnya kita boleh boleh pilih mana-mana sudut yang kita nak lah kan. Tapi sisi kita ada 10 kat sini. So dalam formula luas kita perlukan satu sisi lagi. Jadi kita nak cari sisi yang mana? XY ke ZY ke? Ke mana-mana je boleh. XY. Okey, kamu nak pilih XY. Okey. Macam mana nak cari sudut panjang XY ni? Nak guna formula apa? XY per sin 85 sama dengan 10 per sin 35. Maksudnya kamu guna formula sin kan? Petua sin. XY Ya. per sin 85 dengan apa? 10 10 Ya, 10. sin 35. Okey, betul. So nanti kira-kira nanti XY tu dapat 17.3681. Sekarang kita dah ada dua sisi 10 dengan 17.3681 dan kita ada sudut 60. Dah sudut di antara dua sisi. Maka kita bolehlah masukkan dalam formula 1/2 AB sin C tu. 1/2 kali 10 kali 17.3681 kali sin 60. Dapatlah luas segitiga ini. Okey. Nombor 2 macam mana ni? Dia bagi luas siap-siap. Iaitu 78.72. Dia suruh cari panjang LM. Macam mana nak buat? Siapa nak cuba? Kah? Saya Ha. 1/2 1/2 darab 17 darab 17 darab LM darab LM. sin 20. Oh, tinggal sin 20. Okey, jap. Ni macam suara Iqbal ni, betul tak? Ya. Sin 20 sama dengan 78.72. Okey, lepas tu? Lepas tu 78.72 darab Formula ni betul ke Iqbal? 1/2 kali 17 kali sin 20. Bukan kali kena ada. LM. Tertinggal. Nak cari LM. Okey. 17 kali LM kali sin 20 sama dengan 78.72. Okey, lepas tu? Lepas tu LM sama dengan 78.72 darab dengan 2. Darab dengan 2 bahagi dengan 17 darab sin 20. Betul. Tekan kalkulator, dapat jawapan LM. Kan? Ya. Alright, okay, thank you Iqbal. Okay, settle soalan nombor 2. Sama juga menggunakan
formula luas segitiga, tapi yang tak ada nilai tu tak apalah, kita gantilah dengan X ke Y ke LM ke. And then nanti nak dapatkan LM ni kita pindah-pindahkan sahaja. Okey, yang ketiga. Segitiga BCD. Sini BCD, segitiga sama kaki. Oh, sama kaki boleh siap-siap sini 10. Cari luas segitiga ABD. Okey, ABD ni segitiga yang ni. Siapa idea macam mana nak cari segitiga ABD? Kita ada sudut kat sini. Kita ada sisi 20. Satu sisi lagi kita tak ada nilai. Bolehkah kita cari sisi itu? Kalau sini 10, sini pun 10, sini 55, sini berapa? Sini berapa? Nampak tak pensel cikgu ni kat skrin ni? 55. Okey, sini pun akan jadi 55. Kalau sini 55, berapa pula sebelah dia ni? 125. 125. Macam mana dapat 125? 180 tolak 55. Okey, 125. Kalau sini dah 125, sini 24.18, berapa kat sini? B ni. Sini dah ada 24.18, sini dah ada 125. Berapa kat B ni? Boleh cari dah? 30.82. Okey, macam mana dapat 30.82? 180 tolak 125 tolak 24.18. Yes, sebab dia satu segitiga mesti jumlah dia 180 darjah. Okey. Bila kita ada sudut 30.82, maka kita boleh carilah panjang AD. Kenapa cikgu nak cari panjang AD ni? Sebab soalan minta luas ABD. Maklumat diberi sudut A dan panjang 20 cm. So kita carilah panjang AD untuk melengkapkan formula luas segitiga tu. Dan panjang AD ni cikgu akan guna, kita akan guna apa yang senang nak cari AD ni? Kita ada sudut bertentangan dengan dia dah, 30.82. Kita nak guna apa? Petua mana? Kita boleh guna petua kosinus, boleh, petua sinus pun boleh ni. Tapi cikgu prefer petua sinus lah sebab dia tak rumit sangat kan. So kalau cikgu guna petua sinus, dia akan jadi AD, cikgu nak cari AD. Cikgu akan pull dengan mana? Sin yang mana? Lekah. Kalau sini AD cikgu nak cari, cikgu akan pull dengan sin yang bertentangan dengan AD kan? Iaitu 30.82 tu. Okey, dan cikgu akan samakan dengan satu pasangan sudut dan sisi yang ada nilai. 20 dengan 125 darjah ni kan bertentangan. Okey, ambil 20 sin 125. Maka bila kira-kira dapatlah panjang AD tu nanti. AD tu nanti dapat berapa? Tolong kira 10 Oh, okey, kejap. Kita tak perlu cari panjang AD pun. Sebab kita dah ada maklumat yang cukup dekat segitiga ABD tu, iaitu kalau kamu tengok cat padam kat. Nampak tak segitiga ABD ni cikgu dah tanda kan? Kan kita ada sini 20, kita ada 10 dan kita ada sudut ni. So tak perlulah nak cari panjang AD tu terus guna masukkan dalam formula luas kita. Iaitu 1/2 kali 10 kali 20 kali dengan sin 30.82. Terus dapat jawapan luas dia. 51.234. Okey. Maksudnya kat sini kena tengok dengan jelas lah apa maklumat yang dah ada. Tak perlu nak cari-cari hal lain lagi, buang masa. Okey. Yang keempat, kita ada luas segitiga XYZ. XYZ, katakanlah macam ni XYZ tu.
X, Y, Z. Dia kata X tu panjangnya 5.5. Okey, sinilah 5.5. Z tu 7. Z tu 7 kat sini, lebih kurang. Dan sudut Y kat sini. So ditanya luas segitiga. So kalau luas segitiga, guna saja formula lah. 1/2 darab 5.5 darab 7 darab dengan sin 70 darjah 30 minit dapat jawapan. Okey. Ada soalan setakat formula 1/2 A, B, sin, C? Tak ada ya. Tak? Tak ada. Okey. Sekarang kita nak masuk rumus yang kedua. Nama rumus tu ialah rumus Heron. Okey, cikgu cerita sikit nak. Rumus Heron ni di-create oleh hero of Alexandria, iaitu seorang ahli matematik dari Yunani. Okay, so Heron ni sebenarnya nama dia lah. Dan dia juga mengeluarkan buku tajuk Metrika. Okay, waktu cikgu sekolah menengah, rumus Heron ni tak ada dalam silibus cikgu. Okay, rumus Heron ni dia sebenarnya dulu ada dalam silibus waktu Cik Ros belajar waktu sekolah menengah dia tu adalah rumus Heron ni. Jadi dah lama dah dibuang dari silibus. So bila cikgu masuk sekolah menengah pun rumus ni memang tak ada. Cikgu memang belajar pakai 1, 2, A, B, C, C ni sahaja. Tapi bila zaman kamu ni mai pula. Okay, dia dimasukkan kembali rumus Heron ni. Okay. Apakah formula rumus Heron? Okay. Dia kalau 1/2 A, B, C, C tu dia mudah. Kita ingat formula saja 1/2 A, B, C, C kita masuk nilai A, B, C. Okay, tapi rumus Heron ni dia ada dua kerja kena buat sebelum kita cari nilai dia. Yang pertama, kena hitung semi perimeter. Apakah semi perimeter? Kita sebelum ni dengar perimeter sahaja kan. Perimeter kalau soalan segitiga atas ni 10 tambah 5 tambah 11 dapatlah perimeter. Semi perimeter maksudnya jumlah perimeter tu kita bahagi 2. Tu sahaja maksud dia. Dapatlah S. Dan semi perimeter selalu kita guna denote dia sebagai simbol S. Okey. Dapatkan, cari dulu S tu. Tu first step untuk rumus Heron. Kemudian kita masukkan di dalam formula macam ni. Mesti punca kuasa 2. Masukkan S tu. Kemudian turunan S A. Maksudnya S tu tolak dengan 5. Kemudian darab dengan S tolak B pula. Darab dengan S tolak 10. Kemudian darab dengan S tolak C, darab dengan S tolak 11. Tekan kalkulator dapat jawapan. Okey, nak lebih jelas, tengok contoh 13. Menggunakan rumus Heron. Okey, tapi kalau soalan dalam exam, kalau soalan umum macam ni, kamu boleh pilih mana-mana je lah. Boleh guna rumus Heron ke, nak guna luas segitiga 1/2 A, B, C, C tu pun boleh. Tapi dah kita tengok ni, soalan dia ni ada sisi sahaja, sudut langsung tak ada. Takkanlah kita nak guna 1/2 A, B, C, C. Kan? Memanglah boleh cari. Guna cos Boleh cari petua kosinus nak cari sudut C ni katakanlah kan. Kemudian buat 1/2 A, B, sin C. A, B, sin C. Memang dapat jawapan juga. Tapi rumus Heron ni senang. Guna je sisi-sisi ni, tak perlu nak cari sudut dia. Okay. So rumus Heron kena cari semi perimeter. So semi perimeter cari perimeter bahagi 2. 12.3 tambah 5.5 tambah 9.6 bahagi 2. Dapatlah S kita 13.7. Masukkan dalam formula dia, iaitu punca kuasa 2, S 13.7. Kemudian 13.7, S tu tolak dengan satu sisi, 5.5. Okey, dah tolak dah. Darab dengan S tolak dengan satu sisi lain lagi, 9.6. Okey. Darab dengan S tolak sisi yang terakhir, 12.3. Tekan kalkulator, punca kuasa 2 dapat jawapan. Okey. Alright. Tengok contoh 14. Okey, sekumpulan pengakak memacat 3 batang kayu di suatu kawasan perkhemahan untuk membina unggun api. So dilukis ni, seutas tali yang panjangnya 22 meter diikat mengelilingi kayu-kayu itu seperti dalam rajah. Okay, 22 tu maksudnya perimeter ni lah, perimeter segitiga ni lah sebab panjang tali kan. Tali yang diikat itu bentuk segitiga sama kaki. Okey, ni sama kaki sama panjang. Dia pun dah tanda sini 8, sini 8. Cari luas kawasan untuk mereka membina unggun api. Cari luas segitiga ini. Okey.
kita ada perimeter tadi 22 kan. Habis kalau kat sini dah 8, sini dah 8. So 22 tolak 8, kita akan dapat kat sini 6. So kita boleh guna rumus Heron untuk cari luas segitiga ini. Okay. So C ni kita dapat dah 6. Okay. Mula-mula cari apa? Cari semi perimeter. Okay. 8 tambah 8 tambah 6 bahagi 2. Dapat S kita 11. Masukkan dalam formula 11 darab dengan 11 tolak satu sisi kita 8. 11 tolak lagi sisi yang kedua 8. 11 tolak sisi yang ketiga 6. Punca kuasa 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Okey. Ataupun kita boleh guna kaedah alternatif seperti kaedah guna formula luas segitiga yang satu lagi. Iaitu 1/2 A, B, sin C. Tapi kita kena cari dulu sudut C ni. Nak cari sudut C kita akan guna petua kosinus. Pun boleh dapat jawapan yang sama juga. Tapi cubalah tengok compare kan. Kalau kamu rasa kaedah alternatif lagi mudah, kamu gunalah. Kalau kamu rasa Heron mudah, kamu guna. Tak kisah, asalkan dapat jawapan ni. Dapatlah 22.249 ni. Okey. Ada soalan untuk rumus Heron sebelum kita discuss latih diri 9.8? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita terus tengok latih diri 98. Okey, nak cakap buka je mic. Bagi kelas aktif sikit, jangan rasa cikgu cakap seorang je ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan segitiga ABC dengan keadaan AB 5.4, 6.1, 7.3. Hitung luas. Apa yang nak kena buat dulu kalau kita nak guna rumus Heron sebab kita duduk belajar rumus Heron kan. So cuba jawab dengan guna rumus Heron. Mula-mula cari apa dulu? S. Yes, cari S. Macam mana nak cari S? Tambah setiap sisi bahagi dengan 2. Tambah setiap sisi bahagi 2. 5.4 tambah 6.1 bahagi 2. Kalau telah kita dapat 9.4. Kita kira dapat S kita 9.4. Next nak buat apa? Cari luas. Cari luas. Apa formula dia? Apa nilai-nilai yang perlu dimasukkan dalam formula? Okay, tengok balik. Tengok balik working. Contoh tu kita kena ada apa? Pertama sekali kena ada punca kuasa dia. Punca kuasa 2. Lepas tu kita kena apa? 6.4. Masukkan 9.4. Masukkan nilai S kita. 9.4 ni kena darab dengan apa? Darab dengan apa? 64 tolak 7.3. Okey, 9.4 tolak dengan satu sisi dia 7.3. Kemudian darab dengan 94 tolak 5.4. 9.4 tolak 5.4. Yang last sekali 94 tolak 6.1. Okey. Okey, waktu buat working Heron ni, punca kuasa 2 ni jangan buat separuh-separuh je tau. Maksud cikgu, kamu kan selalunya kalut kan dalam exam kan. So ada setengah pelajar, dia mungkin tulis coek macam ni je Ustaz. Gitu je. Belakang dia tak tarik. Kadang tu kalau dapat pemeriksa yang cerewet, dia tak bagi markah tang ni. Tarik dia pergi hujung gitu. Kalau tak pakai baris pun tak apa. Yang penting sehingga ke hujung ni lah. Sehingga ke hujungnya. Okey, so tekan kalkulator tu bisa dapat jawapan. Okey, rajah 2. Kita ada dua segitiga EFJ dan EGH. Mana EFJ? EFJ ni, yang putih. EGH yang besar. Okey, hitung luas kawasan berlorek. Jadi nak tahu luas kawasan berlorek ni, kita punya working kita carilah segitiga besar ni dulu kan. Besar tolak dengan yang putih ni. Okey. Segitiga besar ni cukup tak sisi-sisi dia? Kita tak ada HG. HG ni berapa panjang dia? Sini dia kata 5. So sini mesti 5 juga kan. Dekat tanda-tanda tu buah 5. 5. Sini pun mesti 5 juga.
So untuk segitiga yang ni kita dah lengkap nilai-nilai sisi dia. Okay, so kalau nak cari S tu nanti, pertama sekali nak guna rumus Heron kena cari S. So 5 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 9 bahagi 2. So S kamu akan dapat 14. Kan betul tak? EGH. Betul. Okay. EGH dulu tambah semua-semua tu S dapat 14. Dan nak exam tunjuklah S 14 tu macam mana. Tulislah 5 tambah 6 tambah tu. Yang ni cikgu tulis untuk cikgu je ni rujukan. Okay, now dah dapat tu kita boleh teruskan masukkan dalam formula luas lah. Punca kuasa 2, 14 darab 14 tolak 11 untuk yang ni. Darab 14 tolak 5, darab 14 tolak 12. Dapat jawapan untuk EGH. Untuk EFG, apa sisi kita? Kita ada perimeter dia. Ya. Okay. So 5, 9 tu perimeter. Untuk semi perimeter bahagi 2 dapat berapa? S dia? 5. 9.5. So masukkan dalam formula. Punca kuasa 2, 9.5. Okay, mesti 9.5 dulu tulis mula-mula tu. 9.5 baru kurungan. 9.5 tolak 5. 9.5 tolak 5. 9.5 tolak 9. Kan kereta dapat jawapan. Okay. Kalau soalan 3 ni. Encik Semi ni ingin mengecat dinding bilik dia. Dia melukis satu bentuk segitiga pada dinding dan akan mengecat bentuk segitiga itu menggunakan cat hijau. Bentuk segitiga itu ditunjukkan seperti raja. Panjang sisi segitiga itu ialah bla 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 tulis ni. Luasnya pula ialah punca kuasa 2, 135. Cari nilai X. Okey, yang ni cikgu akan tolong buat untuk kamu. Kalau kamu tak faham, kamu beritahu. Okey, kita ada nilai sisi-sisi segitiga. Tak apalah dia wujud dalam X pun kita ambil je lah sebab di sini X, sini pun X. Boleh tambah tak semua ni? Boleh lah dah sebab X semua. Bila tambah 4X tambah 3X tambah 2X dapat berapa? 9X. So kalau nak dapatkan semi perimeter dia, S dia akan jadi 9X per 2. Kemudian nilai set 135 ni masukkan dalam formula. Set 135 bersamaan dengan, masukkan nilai-nilai tu. Nilai-nilai yang kita dapat ni, segitiga ni dengan S ni ke dalam formula rumus Heron. Iaitu segitiga besar. S kita apa? 9X per 2. Masukkan dulu 9X per 2. Lepas tu kurungan 9X per 2 tolak dengan semua sisi dia. Kita start dengan 3 dulu. Tolak 3X. Tutup kurungan. Ambil S dia. Tolak dengan satu lagi sisi iaitu 4X. Ambil lagi dia punya S. Tolak dengan sisi terakhir kita 2X. Okay. Kiri kanan punca kuasa 2. Boleh cancel each other. Hilanglah punca kuasa 2 tu. So ambil 135 sama dengan 9X per 2. Yang ni boleh tolak tak ni? 9X per 2 tolak 3X. 22X. Boleh lah tekan kalkulator tu. 9 per 2 tolak 3. Dapatlah 3 per 2. 3 per 2 tu lah 3 per 2X lah maksud dia. So boleh tolak lah kan X dengan X. Kemudian 9X per 2 tolak 4X tu. Tekan kalkulator 9 per 2 tolak 4. Kita akan dapat 1 per 2X. 1 per 2X. 1 per 2X. Untuk 9X per 2 tolak 2X pun boleh tolak. Kita akan dapat 5X per 2. Okay. So 135 sama dengan. Perasan tak X semua ni dan dia ialah operasi darab. Darab je lah kan. Okay, darab. X ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. So X kali X kali X kali X tu dia akan dapat X kuasa 4. Okay, dan nombor-nombor dia darab guna kalkulator. 9 per 2 darab 3 per 2 darab 1 per 2 darab 5 per 2 ni kamu akan dapat 135 per 16. Okay.
135 per 16. Okay, now kita nak cari X ni. So pindahkan 135 per 16 ni ke kiri, dia akan jadi bahagi. Yang mana kita akan dapat jawapan 16. 16 sama dengan X kuasa 4. So nak cari X, berapa nilai X tu? Nombor yang berkuasa 4 dapat 16 ialah 2. Kan? Okay, 16 ni dia sama juga dengan 2 kuasa 4. Macam tu. So bila indeks sama 4, maka X kita pun nilai dia akan samalah dengan 2. So tulislah. Maka X sama dengan 2. Ini soalan yang dia treat kamu, dia bagi luas. Lepas tu sisi-sisi pula dia tak guna nilai, dia guna algebra. Sekarang ni trend SPM untuk SN ni dia suka nak tanya algebra. Kamu kena ingat tu, maksudnya dia bukan bagi nilai. Maksudnya dalam segitiga tu selalunya kalau kita belajar dalam buku teks ni dia bagi nilai lah kan. 6, 8, 10 kita pun kira-kira. Ada dia dalam SPM ni dia suka macam guna X, Y, Z. Maksudnya jawapan tu nanti akan adalah X, Y, Z kat jawapan akhir tu. Konsep algebra tu kamu kena kuat lah. Terutamanya kertas 1. Kertas 1. Okey. Tengok contoh 15, kita proceed contoh 15, kita dah masuk menyelesaikan masalah melibatkan luas segitiga. So fahamkan soalan dulu, raja di sebelah menunjukkan pelan sebuah tanah pertanian berbentuk segitiga ABC. Bahagian tanah APQ akan ditanam dengan cili, tandalah cili, dan selebihnya kubis. Diberi AP 50. Tanda dah ni 50. AQ 60. AQ 60. Betul lah tanda dah AQ 60. AB 80. Okay, AB 80 dah ada 50 tadi. Balance dia PB kan jadi 30. AC 130. AC ni 130. So AQ 60 maka QC jadi 70. BC 140. Cari luas kawasan tanah yang akan ditanam dengan kubis. So nak tahu kubis ni saja. So working kita iaitu jangan senang je lah. Kita akan cari dulu segitiga besar ni. Kemudian dengan kawasan cili. Dapatlah kawasan kubis. Okey, jadi buku teks ni dia kata andaikan L1 ni adalah segitiga yang besar. Manakala L2 ni adalah kawasan cili. Jadi dia fokus dulu mencari segitiga besar L1. Menggunakan rumus Heron dia mencari S. So sini 80, sini 130, sini 140. Yes, semua sisi cukup nilai dia. Tambah bahagi 2 dapatlah S175. And then nak cari luas masukkan saja dalam formula Heron. Dapatlah L1 kita. Okay. Tinggalkan dulu sekejap L1. Kita proceed mencari cili punya luas. Okey, kalau kita nak guna straightforward rumus Heron, boleh tak? PQ tak ada nilai. So tak boleh. Kita cuma ada 50 dengan 60, PQ tak ada nilai. So kita tak boleh straightforward guna rumus Heron. Jadi dia kata di sini dia menggunakan rumus 1/2 A, B sin C lah maksud dia ni. Untuk dapatkan segitiga BAC. Okey, dia guna dulu segitiga BAC. Okey, dia nak cari sudut ni, nak cari sudut A ni, dia tahu dah luas luas segitiga besar ni L1 dapat dah luas. So, menggunakan nilai luas tu, iaitu 511.70067 tu, dia masukkan dalam formula 1/2 AB sin C sebab dia nak cari sudut di sini, sudut di A. Faham tak ni? Kita dah ada luas L1 kan? Dah ada luas L1. So dengan luas tu kita boleh cari sudut A ni menggunakan formula 1/2 AB sin C. Kat sini sin A lah. So bila kira-kira dapatlah sudut BAC tu 79.75. Dapatlah sini 79.75. Maka sudut yang tu juga dia cari luas cili. Tapi sekarang A dia 50 dengan 60. Ni 1/2 AB sin 79.75, 50 dengan 60. Dapatlah L2.
Okey, kenapa sudut A ni dia boleh guna untuk segitiga besar dan dia boleh guna untuk segitiga kecil? Sebab A ni berada pada dua-dua segitiga itu. Kan? Untuk segitiga besar A pun ada, sudut A pun ada. Untuk segitiga kecil pun sudut A pun ada. So dia ada connection antara dua segitiga tu. Okay. Boleh tak cari lagi luas kubis? Boleh. Luas L1 tolak dengan luas L2 Chile tu. Maka dapatlah 3641.006 untuk luas kubis. Okay. Nak try buat tak latih diri 9.9 ni? Try buatlah bagi faham lagi kan? Okey, Encik Khan mendapat tender untuk memasang permaidani di sebuah pejabat. Hitung luas permaidani yang perlu dipasang untuk ruang pejabat seperti dalam rajah di sebelah. Senang je ayat soalan dia. Cari luas. Luas benda ni. Benda ni bentuk segi empat. Kita duk belajar tajuk segitiga. So, boleh tak kita tukarkan segi empat ni kepada segitiga? Boleh kan? Kita potong je lah. Tak sukalah kamu nak potong tang ni ke, tang nu ke. Tapi cikgu nak potong tang ni. Oops. Cikgu nak potong kat situ. Okey, lepas tu cikgu nak cari luas. Tak, cikgu tak mau cari luas lagi, cikgu nak cari panjang ni. Macam mana cikgu nak cari panjang ni? Kamu boleh bantu cikgu tak? Boleh ni, boleh cari. Cikgu abang kamu memang boleh cari panjang ni. Tapi siapa nampak macam mana nak cari? Pakai punca kuasa. Pakai punca kuasa, teorem Pythagoras kan? Sebab sini ni segitiga sudut tegak ni, nampak tak? So sini hypotenuse. So 16 kuasa 2 tambah 20.5 kuasa 2 punca kuasa 2 dapatlah 26. Okay. Bila dah dapat kat situ, maka bolehlah kita mencari luas dua kawasan ni. Okey, untuk yang ni segitiga sudut tegak. Ingat segitiga sudut tegak tak perlulah nak sin bagai macam kita belajar sekarang ni. Segitiga sudut tegak, baliklah kepada rumus yang kamu dah belajar sebelum masuk tajuk ni tadi, iaitu 1/2 kali tapak kali tinggi. Sebab dia ada 90 darjah. Iaitu 1/2 kali 20.5 kali 16. Dapatlah 164 luas kat sini. Untuk segitiga yang belah atas ni, tak boleh belah buat 1/2 kali tapak kali tinggi sebab dia bukan sudut 90 darjah. Maka kita akan guna rumus apa yang kamu nak guna? Rumus Heron. Okay? Ni 18, ni 11.5, ni 26. Kira lah macam biasa. Guna rumus Heron, cari S, masukkan dalam formula. Ni dia dah dapat luas ini, tambahkan dengan 164. Settle. Soalan yang kedua. Raja di sebelah menunjukkan perhiasan berbentuk piramid. Perhiasan itu mempunyai tapak berbentuk segitiga PQR. Okay, tapak dia ni PQR. Bucu V ni duduk di atas titik P, diberi PQ4. Okay, tanda 4. PV 10. VR 15. Dan sudut VQR 80. Sini. 80. Hitung luas permukaan condong perhiasan itu. Okey, luas permukaan condong inilah VQR ni. Okey, so nak cari VQR ni, kita nak buat macam mana ni? Cari panjang VQ. Cari panjang VQ. Okey, nak cari panjang VQ ni boleh guna apa? Sini segitiga sudut tegak kan? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So yang kita nak cari ni hypotenuse. 10 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat, kita ambil punca lah. Okey, punca set 116. Okay, dapat situ 116. Lepas tu kita ada sini 80. Betul ke cakap tanda 80 ni? VQR. Salah, bukan situ 80. VQR duduk di sudut Q. Okey, seorang pun tak tegak. Okey, VQR 80. Sinilah 80. Okey, lepas tu kita boleh cari tak sudut R ni?
Boleh. Sebab kita ni, kita nak cari luas VQR. Okay, kita ada luas, kita nak cari luas VQR. Kita dah ada sisi 15 dengan set 116 ni. Tinggal nak cari sudut V je lah. Sebab cikgu nak guna rumus luas yang 1/2 AB sin C. Yang mana A 15, B set 116, sin V. Nak tahu sudut sini. So kita dah ada soalan dah bagi sini 80. Cikgu nak cari sini terus tak boleh sebab QR tak ada, panjang QR tak ada untuk bantu kita cari sudut V terus, tak boleh. Tapi kita boleh cari R dulu sebab set 116 ni bertentangan dengan R. Dan 15 ni bertentangan dengan 80 darjah. Maksudnya kita boleh guna sin rule. Boleh guna sin rule iaitu sin R bahagi dengan sisi bertentangan dia set 116 sama dengan 15 dengan 80. Sin 80 per dengan 15. Okay, selesaikan R tu. Sekejap kita akan dapat R tu 45 darjah. So dah ada sini 80. Dah ada sini 80, sini 45. Dapatlah V tu. Iaitu 180 tolak 80 tolak 45. Dapat V kita 55. Okay, dah dapat 55. Maka bolehlah teruskan dengan formula 1/2 AB sin C 1/2 kali 15 kali set 116 kali sin 55. Okay. Seterusnya, aplikasi petua sin, cos dan luas segitiga. Ni dalam soalan ni dia akan gabunglah semua petua yang kamu dah belajar untuk selesaikan masalah aplikasi. Okey, kita tengok contoh 16. Contoh 16, encikkan bercadang untuk mengecat bahagian bumbung garaj keretanya. Rajah di sebelah ialah lakaran pandangan hadapan bumbung garaj itu. Dia mendapati panjang kayu di satu bahagian bumbung lebih panjang daripada kayu di bahagian bumbung yang satu lagi. Maksudnya yang ni panjang, yang ni lagi panjang daripada yang satu lagi. Ayat tu nak menunjukkan yang bahawa dia tu tak boleh bina segitiga sudut tegak. Sebab kalau dia sama panjang, kalau dicerita dia sama panjang, dia akan bentuk segitiga sama kaki dan dia boleh jadi sudut 90 darjah kat situ. Jadi bila ayat ni menunjukkan bahawa dia tak boleh jadi bentuk ni. Dia tak boleh jadi bentuk ni. Okey. Hitung panjang kayu pada bahagian bumbung yang lebih panjang dan jarak di antara kedua-dua dinding garaj. Maksudnya nak cari panjang-panjang ni, panjang bumbung panjang ni dan nak cari jarak di dua dinding ni kan. Dua dinding. Okey, nak cari kat sini. Okey. Untuk first, kita ada sudut 30, 50, 5.2. Okay. Daripada nilai-nilai ni nampak kita boleh guna sin rule. Okay, iaitu panjang ni perkan dengan sin 50 sama dengan 5.2 per sin 30. Okay, so dapatlah panjang dinding ni iaitu panjang bumbung yang lebih panjang tu 7.967. Okey, kemudian kita nak cari jarak antara CB ni kan. Jarak antara dua dinding. So nak tahu panjang ni. Okey, sudut A kita boleh carilah sebab sini dah ada 50, sini 30, dah total 80. So tinggallah A 100 darjah. So boleh menggunakan petua kosinus kan. Untuk cari panjang CB ni. Iaitu CB kuasa 2 sama dengan 5.2 tambah ni tolak dengan masukkan dalam cos 100. So jarak dia dapatlah 10.24. Sini 10.24. Maksudnya nak selesaikan masalah tu, kamu fikir kamu nak guna sin ke nak guna cosine ke untuk cari panjang, masalah sudut. Luas pula fikir nak guna heren ke nak guna yang 1/2 ABCDC. Okay, B, luas bahagian hadapan bumbung garaj bentuk segitiga yang akan dicat. So cari luas segitiga ni lah. Okay. Nak cari luas segitiga ni. Okay, maklumat pun semua cukup. Boleh pilih mana-mana sudut lah. Macam buku teks ni dia guna sudut 50. So kalau dia guna sudut 50, sisi yang dia kena guna ialah 5.2 dengan 10.24. So jadilah 1/2 AB 5.2 darat 10.24 darat sin 50. Dapatlah luas. Ni dikira senang lah kan. Dikira kategori soalan yang tak mencabar sangat. Takat TP 4 dia soalan ni. Okey, kita tengok yang mencabar sikit. Contoh 17. Dan ini merupakan contoh yang terakhir je.
Yes, contoh terakhir untuk tajuk ini. Okey. So rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma kaca dan lakaran bagi prisma itu. Kerata rentas prisma itu berbentuk segitiga sama sisi yang berukuran 6 cm. Okey. Maksud dia ni 6. Okay, 6, ni 6, ni 6. Dan tinggi prisma itu adalah 8. Ni tinggi ni 8. Hitung sudut antara BD dengan CD. BD, CD maksudnya tahu sudut kat sini. Okay. So, sini 6 tadi, C balik dekat sini, sini 6, sini 8. So, boleh tak kita cari panjang CD? Boleh sebab sini segitiga sudut tegak. Kita akan guna teorem Pythagoras. Okay. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 akan dapat 10. CD akan dapat 10. Kalau CD 10, DB pun akan jadi 10. Sebab dia ni segitiga sama, dalam prisma ni bila kita tarik dia pergi garisan dari C ke bucu D, B ke bucu D, jarak dia ialah sama. Dia akan jadi kiri kanan 10, 10. Okey, kemudian kita boleh cari sudut BD. Sini tadi guna cos. Okey. Nak cari sudut BD ni kena ada sisi bertentangan, kena ada sisi BC. Okey, tengok balik ni kan cikgu tanda 6 kat sini. Kalau atas ni 6, bawah ni mesti 6. Maksudnya BC tu 6. So guna formula cosine rule, masukkan nilai-nilai, dapatlah sudut kita 34.92. Selesailah. Dapat 34.92. Soalan B pula ditanya luas segitiga BCD. Oh, cari luas pula. So, dah dapat tadi BDC tu 34.92 kat sini. Dah dapat 34.92. Kita guna formula nak cari luas mana? Heron boleh. 1/2 AB sin C pun boleh. Tapi cara kerja 1/2 AB sin C tu dia lagi mudah lah sebab terus masuk dalam nilai kan. So masukkanlah AB 10 sin 34.92. Terus dapat luas kita 28.622. Selesai. Lepas tu soalan tambah lagi dia kata sudut antara satah BCD dengan satah tegak BCEF. Okay, tengok. BCEF kat ni. Okay, BCEF lah ni, segi empat yang tegak ni, segi empat ni. Tu satah tegak. Manakala satah BCD. Satah BCD lah satah condong tu. Yang diloret dengan warna biru. Maka apakah sudut yang terbentuk antara dua satah ni? Okey. Jadi sini garisan pada satah tegak. Ini garisan pada satah BCD. Maka sudut yang terbentuklah di kawasan ini nah. Yang tu yang cikgu tanda tu nampak. Sudut tu yang kita nak cari. So kalau cikgu lukis balik, cikgu keluarkan jadi macam ni lah lebih kurang nah. Nak tahu sudut ni. Sini akan jadi D, ini H, sini G. Okey. Kita cari dulu panjang DH nah. Okey, fokus dekat segitiga atas ni. Kan tadi panjang DE kan 6. EF pun 6. Tapi kalau EH ni separuh dari 6. 3. Jadi nak cari DH ni, guna teorem Pythagoras. Tengok diguna ni. 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 dapat DH kita 5.1962. 0.1962. Okey. HG tadi kita tanda sini 8 ni. EC 8, so HG pun sama 8 juga. 8. Okey. Jika diperhatikan, dia ni lah segitiga sudut tegak lah ni kan. Jadi sudut yang kita nak cari sudut yang berada di G. 8 ni adjacent kepada G, sebelah sudut G. 5.1962 ni opposite dia, pertentangan. So antara rumus apa yang ada adjacent sebelah dengan bertentangan? Tangent kan? Iaitu tangent sudut mana? Tangent sudut G lah sebab kita bercakap pasal sudut G sekarang. Tangent G. Okay, dalam formula tangent kita kena ambil nilai opposite dulu. 5.1962 bahagi dengan adjacent dia sebelah dia 8. So settle kan ni, tekan calculator, kemudian tekan shift tan sebab kita nak tahu sudut G sahaja lah. Maksudnya
ibaratnya macam kita pindah lah tangent ke kanan. So dia akan jadilah shiftan. Okay, so dapatlah G kita 33 darjah. Okay. So untuk soalan macam penyelesaian masalah ni, ni memang soalan exam lah. Yang dia suka tanya, kamu kena ingat setiap nilai yang kamu dah cari tu sebab nilai tu nanti kita nak guna. Macam dekat A tadi kita akan guna nilai A tu pada B. Dan nilai pada B ni, nilai pada A dengan B mungkin kita akan guna pada soalan C. Okay. Dan waktu mengira, kalau boleh ambil 4 angka bererti. Macam ni 4 angka bererti lah. Ataupun kalau nak selamat, kalau malah nak fikir 4 angka bererti ke apa, ambil 4 titik perpuluhan belakang. Waktu kita mengira. Dan jawapan akhir tak apalah nak potong 2 titik perpuluhan ke. Tapi yang apa ni, jawapan akhir mesti 4 angka bererti lah. 4 angka bererti. Okey. Jadi kita dah selesai tajuk ni. Dah selesai, latih 9.10 pun dah 12.30 ni. Tak apalah kita nak terus cikgu nak assign soalan-soalan latihan intensif